Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua kawan-kawan. Saya Dr. Syarul Miza Ismail daripada Fakulti Undang-Undang UKM. Okay, dalam video ni saya akan membantu dengan menjawab persoalan berkenaan dengan macam mana nak compress video. Sebab kebanyakan pensyarah kerisauannya adalah macam bila dah record video menggunakan method screencasting ke, buat apa-apalah, record guna handphone ke, tak kisahlah kan. Dah record, lepas tu benda tu sangat berat. Bila nak naikkan ke dalam platform pengajaran dan pembelajaran, mungkin platform universiti ke apa ke, dia sangkut, berat sangat dan sebagainya kan. So macam mana kita nak pindah, ataupun mungkin nak bagi video tu kepada pelajar dalam email ke apa ke, tapi dia berat lah, dia susah nak bagi pada pelajar. Jadi macam mana kita nak buat? So saya akan kongsikan dengan semua. Ada 3 tool yang kita boleh gunakan. Pertama nama dia Handbrake. Kedua nama dia apa nama, lupa dah. Kejap saya check. Nama dia Format Factory. Okay, dan yang ketiga nama dia VLC. So, kita akan tengok tiga-tiga ni adalah percuma. So, saya tak go for benda yang berbayar lah. Sebab saya rasa mungkin semua nak benda yang percuma dan senang kan. So, saya try kalau mula-mula sekali. Tapi ketiga-tiga ni kita kena download dulu dekat dalam kita punya laptop. So, saya tunjukkan dulu macam mana nak download, daripada mana nak ambil. So, just pergi ke Google. Bukan Google. Apa-apalah search engine. Pergi ke search box dan typekan perkataan ataupun frasa ni download. Saya kata tadi nama dia Handbrake kan. Handbrake. Download Handbrake, dan nama website tu is Softonic. Saya suka ambil daripada sini lah sebab saya rasa macam selamat sikit. Okay, so download Handbrake ni. Okay, so nama apps ni adalah Handbrake. So klik, so dia akan keluar dekat sini. So kita akan dapat button ni lah, free download for Windows. So kita klik. Okay, okay, dia keluar benda ni. Alright. So, kita klik button free download ni. Okay, saya ulang balik saya rasa takut mengelirukan sikit tadi sebab ada pop-up keluar nanti kan. Kalau orang yang tak biasa dia akan keliru tau. So, saya buat balik lah daripada Google. Saya type balik download Handbrake. Okay, daripada Softonic lah basically nama website tu. Okay, enter, dia akan keluar senarai laman web yang berkaitan. Ambil yang paling atas ni, download. Okay, dia akan keluar benda ni tau. So, tadi yang keluar pop-up tu saya tak nak kawan-kawan keliru. So, bila kita klik benda ni, free download ni. Tapi ni untuk Windows untuk yang iOS dengan orang yang menggunakan Apple apa semua-semua tu, ada kena tengok daripada channel yang lain. Maksudnya bukan ambil daripada button ni lah. Kena ambil yang bersesuaian. Okay, so katakanlah kita klik. Dia akan keluar benda ni. Ini bukan download yang kita nak tu tau. Sebab ini dia nak suruh kita ambil benda sampingan. Advanced Free Antivirus ni. So, tak payah ambil yang ni. Tengok kat bawah ni. No thanks. Continue to download Handbrake. Klik yang ni. Baru dia pergi sampai ke tempat yang sepatutnya kita download. Yang ni sebenarnya button dia lah. So, bila kita klik button free download ni, dia akan terus keluar secara automatik sepatutnya lah kita punya download tu. Si bernampak kat bahagian bawah ni dah bermula download tu. Okay. Tapi saya takkan proceed lah sebab saya dah ada benda ni dekat dalam saya punya laptop. So, saya akan cancel. So, nanti bila dah download benda ni, tekan aja. Nanti dia akan ada arahan-arahan untuk diikuti supaya benda tu masuk dalam kita punya laptop. So, apabila dia dah masuk, kita klik je benda tu. Okay, sekarang saya nak buka lah sebab saya dah dalam komputer saya dah memang ada. So, bila saya buka, bila kita buka Handbrake ni dia akan keluar macam ni. Macam ni untuk kita nak letak nak letak file apa, file media apa yang kita nak compresskan tu kan. So, tengok kat sebelah kiri ada ni 2. So, klikkan button open a single file ni. Pergi kepada video yang kita nak compress. Okay, contohnya katakan saya nak ambil video ni lah, katakan. Double click. So, dia akan masuk ke sini. Okay, so kita akan nampak muka depan video tu. Ni video saya lah. Okay, so tak banyak benda kita perlu ubah sebenarnya. Pertama sekali, jangan usik benda lain. Pertama sekali, bila pergi dekat sini, tengok ni kat button presets ni. Ini yang kita kena ubah. Okay, ubah dia kepada, ada banyak pilihan. So, ambil kepada, katakanlah saya selalu ambil devices. Pergi device, kita nak benda tu keluar dekat mana. Contohnya, saya akan ambil yang ni sebab saiz ni yang saya biasa pakai, dia kecil. Lepas tu, pelajar saya boleh buka.
Okay, dekat dia punya social media. So saya ambil Android 480p30. Dia bukan bermaksud hanya Android je boleh buka, tapi size tu dia ikut size untuk Android, tapi kalau buka daripada device lain pun kalau dia compatible dia akan boleh buka juga. So saya ambil yang ni, okay, tukar. Lepas tu jangan lupa format dia make sure MP4, selalunya MP4 lah. Okay, just make sure dia MP4. Kalau tiba-tiba tertukar kepada benda-benda lain, just make sure dia tukar balik kepada MP4. Lepas tu saya suka klik benda ni, maknanya dia web optimize lah. Okay, jadi dah tukar benda tu semua. Apa yang kita perlu buat adalah kalau nak check dia punya frames tu, boleh klik kat sini, apa yang akan keluar dekat video tu lah. Okay, alright, dan lepas tu senang saja, kita tekan sahaja start encoding. So bila kita tekan start encoding ni, dia akan apa ni, keluar apa ni, dia punya encoding tu akan start, akan bermula. Kita nampak kat bawah ni, nampak tak kat bawah ni, encoding, dia start bermula encoding tu. So kat sini kita boleh choose lah apa optionnya. Selepas dia dah habis buat, apa kita nak, adakah kita nak terus quit handbrake ke, ataupun do nothing. Maksudnya saya biar do nothing je lah. Nanti kita just buka je balik apa ni, dokumen tu apabila dia dah habis apa ni, encodekan benda tu. Alright, so kalau nak tahu, bentar okay, kalau nak tahu dekat mana nanti kita nak ambil video tu selepas dia dah compresskan video tu untuk kita, just tengok dekat sini, sebab dia akan savekan dekat sini, save as, dekat mana. Maknanya kalau saya punya ni dekat dalam folder video, lepas tu akan nampak benda tu lah. So just cari kat situ. Kalau kita nak save di tempat lain, sepatutnya sebelum kita startkan button ni tadi yang encoding kat situ, kita patut tekan dekat sini browse dan pilih destination mana folder tu nak dimasukkan. Okay, tu adalah cara yang pertama menggunakan apa ni, handbrake, nama tool ni. Okay, satu lagi sekarang saya akan tunjukkan. Satu lagi adalah nama dia format factory. Alright, tapi first saya tunjukkan balik macam mana cara nak dapatkan format factory ni. Sekejap ya. Okay, sama juga caranya, saya suka Softonic lah. Okay, ni semua tutup pop-up ni, jangan ambil nanti banyak masuk benda dalam kita punya laptop. Okay, so saya pergi Google balik, sama juga caranya, tulis download format factory Softonic. Okay, so kita akan sampai ke senarai laman web yang ni. So kita klik yang atas ni, format factory. Okay, sama juga macam tadi, dia akan keluar button hijau ni. So kita klik button hijau ni, berhati-hati kalau ada pop-up lain yang keluar. Okay, tak ada pop-up lain yang keluar. So boleh terus ambil dekat sini, free download for Windows. So bila kita klik benda ni, dia akan memudahkan download secara automatik lah. Tengok kat bahagian bawah ni, dah masuk dah format factory setup. So kita tunggu je sampai dia dah habis download. Nanti bila dia dah habis download, kita klik je, dia ada arahan yang perlu diikuti, sangat mudah. Just follow the arahan untuk installkan ke dalam kita punya laptop. Tapi saya tak akan install lah sebab saya dah ada. Okay, so saya cancelkan ya. So itu adalah cara nak download dia. Sekarang apa ni, kita pergi kepada bila kita dah ada benda tu dalam kita punya komputer. So saya buka format factory. So bila kita buka format factory, dia akan keluar macam ni lah rupa dia. Okay, so dia ada pelbagai format yang kita boleh gunakan untuk compresskan video tu. So kita boleh gunakan yang sesuai, tapi selalunya kalau yang elok saya suka pakai yang ni lah, MP4. Okay, kalau rasa nak jadikan dia kecil lagi untuk boleh tengok dekat phone, boleh klik yang mobile device ni, ataupun boleh juga ambil format yang atas ni. Tapi berhati-hatilah sebab bila kita choose yang dua-dua ni, dia macam quality video tu akan menurun lagi. Sebab ni kita dah set dia untuk yang phone sahaja macam tu kan. Jadi saya selalunya akan ambil MP4. So bila kita dah ambil MP4, okay, tumpukan perhatiannya sebab ini dia macam ada sedikit technicalities in terms of the step. Ada beberapa step. So bila kita tekan MP4, sekali lagi saya tunjukkan, tekan MP4, okay, dia akan keluar pop-up ni, pergi ke button yang ni, add file ni, klik add file.
Dia akan keluar file apa yang kita nak nak compress tu. Katakan saya ambil yang ni. Okay, dia dah masuk dah muncul dekat dalam list. Okay, so sekarang ni apa yang kita perlu buat? Ambil button ni, output setting. Maksudnya kita nak setkan nanti output dia macam mana. So output setting, dia keluar yang ni. So jangan usik benda-benda lain semua, cuma perhatikan yang ni dia punya encoder dia, pastikan dia H264 lah. Dia ada juga 265, tapi walaupun 265 tu is the improved version, saya cadangkan pakai 264 je. 265 kadang dia berat. So pakai 264, lepas tu video size ni yang penting. Tukarkan, klik kat sini. Okay, anak panah ada ni, klik anak panah, dia ada choices kat sini. Kalau saya akan ambil 480 times 320 for apa ni, mobile standard, ataupun saya ambil yang ni, 480 ni. Okay, so katakan saya ambil yang ni, dah. Okay, kalau kita nak masukkan watermark apa-apa boleh masukkan lah. Okay, watermark tu tulisan yang selalu macam ada dekat video tu kan, kalau kita nak kata video tu kita punya, so kita letak watermark kan, boleh kalau nak. Kalau dah habis semua everything, klik je OK. Dah habis yang tu, klik OK lagi. Sekarang ni, just klik button start. Bila tekan button start, dia pun akan start processing the video untuk dikecilkan kepada size yang kita nak tadi tu. Alright. So, ikutlah macam yang ni, saya maintainkan dia punya resolution ni, tapi saya kecilkan kat sini. So, kalau nak buat yang lain, kita boleh tukar lah. Saya tunjukkan contoh. Kalau nak yang macam lebih kecil lagi, add file balik. Ambil balik file yang kita nak tu, pergi output setting. Kali ni kita ambil yang lain pula. Okay, katakan yang ni tadi, saya ambil yang boleh masuk kat handphone punya. Okay, contohnya macam ni lah. Okay, saya tukar yang ni, mobile standard, dan klik OK lagi. Klik OK lagi. Lepas tu, dia akan jalan. Okay, so maknanya dua boleh berjalan serentak. Okay, so kita pulang lah. Okay, so itu sahaja yang akan saya kongsikan. Oh, satu lagi, saya ada satu lagi tool. Yang ni saya, kawan saya yang selalu gunakan. Tapi saya bantu dia dengan saya tunjukkan tools dalam bentuk ni lah. Sebab dekat dalam fakulti kami pun selalu orang tanya, dan dia bantu kawan-kawan dengan memberitahu macam mana nak pakai. Tapi saya bantu lagi dengan tunjukkan dalam bentuk video. Orangnya namanya Dr. Rizal. Dr. Rizal, if you are watching this, saya tunjukkan lah caranya terus yang Dr. Rizal selalu sebut tu. Okay, nama benda ni is VLC Media Player. Apa yang saya suka tentang kaedah Dr. Rizal ni adalah dia menggunakan something yang memang dah ada dalam laptop. Sebab VLC Media Player ni kebanyakannya dalam semua laptop kebanyakannya ada. So, bila kita klik VLC Media Player, dia akan keluar macam ni. So, caranya adalah pergi ke sini, button kat sini ni, okay, media. Lepas tu, terus pergi ke convert, button convert tekan. Lepas tu, add apa-apa folder yang, file yang kita nak compress tu, dah. Lepas tu, kita tekan je button convert dan save. Lepas tu, kita boleh, pilih lah. Macam mana kita nak. Okay. Ni ada dia punya size saja, kita boleh pilih macam mana yang sesuai macam kita nak. Kalau katakan nak masukkan dekat YouTube, pilihlah YouTube yang ni, SD ataupun HD. Ataupun kalau nak buat untuk Android, ambil high atau low terpulang. Okay, so katakanlah saya nak ambil untuk untuk Android lah katakan dia punya size dia tu. So saya ambil katakan low supaya dia senang. Jadi dah ambil benda tu, kita kena pilih destination file, nak savekan dekat mana. Katakan saya nak savekan dalam file ni juga. So saya kena, okay, katakan saya ambil kat sini, saya nak savekan dekat dalam desktop saya lah, senang. Katakanlah tekan save. Sekejap oh, dia kena pilih folder dulu sekejap. Okay, bila kita dah pilih folder, kita masukkan nama, katakanlah video test 1 contoh. Dan kita save, dia akan keluar kat situ, baru button start ni boleh ditekan. So kita pun tekanlah button start ni. So dia akan convert lah benda tu. Okay, so itu kalau kita nak menggunakan VLC. So ini adalah 3 cara lah yang kita boleh gunakan. Satu, pakai yang tadi ni, Handbrake. Kedua, pakai format factory. Atau yang ketiga pakai VLC. VLC ni something yang common lah, yang selalu ada dekat dalam kita punya laptop. Alright, itu sahaja saya kongsikan. Harap membantulah kepada semua kawan-kawan yang bertanya. Semoga ini mempermudahkan urusan lah
Tapi kalau katakan tak nak compress video, complicated nampak benda ni. Senangnya tengok je video saya satu lagi yang upload je kat dalam YouTube terus. Sebab YouTube akan settlekan terus semua benda, kita ambil link je, lepas tu masuk dekat dalam kita punya platform pembelajaran. Okey, itu saja.